kita. Okey, seperti biasa, okey, kelas sejarah cikgu, kelas geografi cikgu memang ada Google Classroom, di mana semua pelajar boleh dapat akses untuk masuk ke dalam Google Classroom dan menonton menonton semula rakaman-rakaman video kelas. So gunakan sebaik mungkinnya ya. Hari ini saya Boleh tengok buku. tonton rakaman yang dari Ah, lepas. ya boleh. Hari ni saya tengok muka cikgu hampir 6 jam. Kalau kelas ni sampai 10 malam. Well, nak buat macam mana? Ah, nak minta link Google Classroom boleh cikgu? Boleh. So, berapa ramai kat sini nak link Google Classroom? Bagi tahu cikgu. Cikgu akan okey, ambil link Google Classroom. Siapa nak? Siapa nak? Okey, so ramai pula yang nak. Okey. Baik. So, yang dah ada tu tak payahlah. Kan yang dah ada. Kalau yang tak ada lagi je kita nak bagi. Okey, baik. So, okay. Oleh kerana ramai yang nak minta untuk Google Classroom, okey, cikgu akan berikan dalam Zoom chat ini. Baik, inilah dia. Okey, link untuk Google Classroom, iaitu ini dia yang telah cikgu kongsikan dengan kamu dalam Zoom chat. Dan kalau kamu klik kat situ, kamu akan dibawa ke Google Classroom seperti ini. Di mana kamu lihat ada Google Classroom, kelas geografi tingkatan 3. Dan kamu akan pergi ke classwork. Di classwork itulah, okey, adanya semua video berkaitan bab 1, bab 2, okey, bab 4, 5, 6, 7, 8, bab 9, bab 10, dan juga bab 11 coming soon. Cikgu belum upload lagi. Jadi boleh tonton semula dan segala latihan yang ada, okey, kamu boleh tonton dan kamu boleh tengok. InsyaAllah cikgu akan upload okey, dalam sehari dua ni, insyaAllah. Tak scam. Buat apa cikgu nak scam? Kan tak ada faedahnya cikgu nak buat scam-scam korang. Tak ada faedah. Don't worry. Ya. Yeah? Okey. Baik. So, kita teruskan dengan iaitu kita lihat berkaitan dengan soalan-soalan UASA pada malam ini. Jom kita lihat soalan-soalan UASA ini. Okey. Baik. Ya, So, untuk geografi akan menjadi macam ni ya. macam mana? Macam kita tengok sekarang macam ni Ah, ya. Kamu memang nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak? Kamu jangan macam-macam. Kalau tak nampak bagi tahu. Ah, Tak nampak cikgu. Sekarang nampak dah? Nampak cikgu. Nampak. Bukan nampak cikgu. Nampak tak? Tu bahan tu. Ya, nampak. Jangan macam-macam kau tiru. Kau ni kan, kan, kan cikgu cakap orang asli kan, baru kamu faham. Okey. Cikgu pandai cakap orang asli eh. Cikgu pandai cakap orang asli. Jangan, bahaya. Okey, baik. So, jom kita tengok untuk ujian akhir sesi akademik UASA, okey, iaitu kita nak lihat berkaitan dengan tingkatan 3 ini. Dan seperti biasa, kalau kamu lihat di sini, okey, ujian bertulis ini juga selama 2 jam. Kalau kamu lihat selama 2 jam. Okey, dan juga kertas soalan ini dibahagikan kepada 3 bahagian juga. Okey, 3 bahagian juga, iaitu kalau kamu lihat 3 bahagian ini ialah seperti bahagian A, okey, yang ada 20 soalan objektif sama macam sejarah tadi. Okey, 20 soalan. Begitu juga bahagian B ada 1, 2, 3. 3 soalan je. Yang ni untuk bahagian C akan kena Ah, jawab berapa? Bahagian C kamu kena jawab. Okey, iaitu kalau bahagian C kamu akan kena jawab okey dalam 2 soalan. Jom kita tengok, okey. Baik. So, kalau bahagian B, 15, 15, 10, bermakna di sini saja sudah ada 40. Okey, kemudian di sini adalah 20. Dan 60 pula. 20. 20 kat sini. Kemudian di sini kamu perlu ambil 2 soalan. Sama ada A ataupun, soalan 4 atau soalan 5, atau 5 atau 6. So, mana-mana 2, kamu akan dapat nada 20 markah. So, total adalah 80. Okey, dan macam biasa, nada 20 markah lagi kamu akan dapat daripada kajian geografi kamu ataupun kajian khusus. Yang ini 2 soalan.
Okey. So tambahan 20 markah itu datang daripada kerja-kerja kursus. Okey, kalau ada ataupun kajian kes lah. Baik. So kita akan mulakan. Ya, Satya. Okey. Baik, so total di sini adalah 80. Baik. Kita lihat soalan yang pertama. Jom kita menjawab soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama. Apakah jenis tanah yang terdapat di kawasan hutan tundra? Adakah tanah pozol ataupun tanah Chernozem ataupun tanah permafrost dan juga terra rosa? Baik, jawapannya apa? Senang saja. Kamu tengok clue dia. Kalau clue dia tundra. Tundra ni maknanya tempat yang sejuk. Kalau tempat yang sejuk, tanah dia mestilah tanah yang ada yang telah kita kata sebagai frozen. So ada kata So kunci kat sini. iaitu C tanah permafrost. 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 Jawapannya adalah C, tanah permafrost. Permafrost. Jadi kalau macam tanah terra rosa ni, ini di kawasan Mediterranean. Ini kawasan di Mediterranean. Begitu juga Chernozem, Mediterranean. Mediterranean. So itu bukan hutan tundra, hutan Mediterranean, juga hutan Chernozem dan juga tanah pozol itu di kawasan hutan sederhana sejuk dan beberapa jenis hutan yang lain. Baik, soalan nombor 1 adalah C. Soalan nombor 2. Faktor persekitaran fizikal yang manakah berkaitan dengan bahan maklumat berikut, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Ini kat mana ni? Kalau bukan organik dan bahan bukan organik, iaitu ianya adalah iklim, tanah, saliran atau bentuk muka bumi. Sudah tentu jawapannya adalah iaitu jawapannya adalah B. Tanah ialah bahan terdiri daripada organik dan bukan organik. Organik ni maknanya bahan-bahan daripada hidupan. Tapi kalau bukan organik, bahan-bahan yang mati seperti batu, dan sebagainya. So dia ada dua, bahan organik dan bahan bukan organik. So nombor 2 jawapannya adalah B. Baik, bagus. Ramai yang dah jawab. Satya, Arina, Farhana, Hemraj, Krishna, Jaswin dan juga Krisalini. Bagus. Okey, soalan yang ketiga. Antara berikut yang manakah kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia? Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Adakah keseimbangan ekosistem? Kalau kesan ni, kita tengok keseimbangan ekosistem, mewujudkan taman negara, kepupusan flora dan fauna, dan sumber bahan mentah industri. Baik, apakah jawapannya? Soalan nombor 3. Jawapannya macam selalu nak confuse. Baik. Sebab soalan, jawapan sebenarnya apa? Kepupusan flora dan fauna ni memang betul. Kita tahu kesan dia. Tapi satu lagi yang mana? Kegiatan manusia. Manusia juga yang buat sumber bahan mentah industri? No. Sebenarnya kegiatan manusia juga telah mewujudkan taman negara. Manusia juga yang wujudkan taman negara. Maknanya yang nombor 2 tu kesan baik. Nombor 3 tu kesan buruk. So jawapannya apa? Jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Nampak tak? Nampak tak boleh? Ini dia kata kesan kegiatan manusia. Kalau sumber bahan mentah industri itu kepentingan. Ini adalah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Kepentingan tumbuhan. Bukan faktor, bukan kesan kegiatan manusia. Ini kepentingan. Nampak? Itu perbezaan dia. Faham? Kepentingan tumbuh-tumbuhan. Keseimbangan ekosistem. Ini pun kepentingan tumbuh-tumbuhan. Ada beza? Ada. Ini soalan kesan kegiatan manusia.
Ya, betul. Itu kepentingan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kayu balak buat perabot. Ya, itu adalah kepentingan. Okey. Alia, untuk recording, cikgu akan letakkan dalam Google Classroom. Ya, Google Classroom. Nanti kamu boleh tengok. Google Classroom ya. Okey, baik. Baik, bagus. Sebelum itu, ini. Okey, kita teruskan dengan nombor seterusnya. Jangan tidur. Okey, baik. Kita lihat soalan nombor 4. Mengapa tumbuh-tumbuhan di lantai hutan hujan tropika sangat jarang? Kenapa? Adakah A. Bekalan karbon dioksida kurang mendapat cahaya matahari, habitat spesies hidupan liar, dan hujan sampai terus ke permukaan bumi. Baik. Kalau tumbuh-tumbuhan ini, di bahagian bawah, lantai itu maknanya di bahagian bawah. Hutan hujan tropika sangat jarang, maknanya dia tak banyak pokok. Kerana apa? Kerana pokok susah nak hidup, kerana kurang mendapat cahaya matahari. Kurang mendapat cahaya matahari. Ya, jawapannya B. Ini berkait rapat dengan apa, cikgu? Ini berkait rapat dengan lapisan hutan. Ingat lagi tak lapisan hutan? Iaitu pertama lantai hutan, kemudian di atasnya ada apa? Ya, di atasnya ada lapisan tengah. Kemudian atasnya lagi ada apa? Ya, kanopi. Kanopi. Dan atas sekali adalah emergent ataupun renjung. Renjung. So, lapisan-lapisan dia begitu. Jadi ini berkaitan dengan lapisan hutan hujan tropika. Lantai hutan, lapisan tengah, kanopi dan juga renjung. Baik, bagus. Baik. Ya, kita lihat di sini subprofit. Ya. Kita lihat nombor 5. Baik. Apakah hidupan liar? Apakah habitat hidupan liar dalam foto ini? Ini bukan yeti pandai, ini orang hutan pandai. Ini orang hutan, bukan yeti. Orang hutan, adakah tinggal di belukar Di kecil? manakah Yeti macam ni? Okey. Hutan paya bakau. Confirm salah hutan paya bakau. Tanah rendah dan lembah. Dengan hutan tanah rendah. So, jawapan untuk soalan nombor 5 adalah, jawapannya adalah yeti. Baik, bukan tanah rendah dan lembah, bukan belukar kecil. Jawapannya, dia mesti hutan. Tapi hutan di tanah rendah, maknanya hutan di kawasan tanah rendah, bukan tanah tinggi. Cikgu, Ya. apa beza orang hutan dengan orang hutan? Orang hutan sebenarnya itu adalah ejaan lama yang telah diletakkan sebagai kata nama khas. Kata nama khas untuk binatang ini ialah orang hutan. Sebab orang-orang Sabah, orang-orang Sarawak dipanggil ni orang hutan. Orang hutan, kalau macam kamu masuk hutan dan tinggal dalam hutan, kamu dipanggil orang hutan. Faham? Kan? Itu beza dia. Terutama sekali kalau yang berbadan berbulu-bulu banyak tu, confirm lah tu orang hutan. Jadi bukan. Yang ini orang hutan, tinggal di kawasan hutan tanah rendah. Kalau orang asli asal mana, cikgu? Jangan expose. Orang asli sebenarnya memang orang-orang yang memang tinggal di kawasan hutan, yang mana orang-orang asli itu memang dia hidup dengan hutan. Jadi itu dipanggil orang asli. Dia hidup dengan hutan dan sebagainya. Kita tak, kita banyaknya hidup di kampung, hidup di bandar, lain. Ya. Hidup di city. Dia orang hutan juga ke, cikgu? Bukan. Saya ada relatif orang asli. Baik. Baik. Soalan nombor 6. Mengapakah hidupan liar mati? Kesan pembinaan lebuh raya. Kenapa ya? Kekurangan makanan, sumber air yang merosot, perubahan lanskap yang ketara, dilanggar kenderaan semasa melintas. Soalan ni memang spesifik.
Jadi jawapannya adalah D. Dilanggar kenderaan. Ya, okey. So, kenderaan semasa melintas. Al-maklumlah. Kamu kena faham ya, bahawa binatang dia tak pandai tengok lampu merah, hijau, kuning. Dan dia tak pandai angkat tangan untuk cross jalan. Jadi kamu kena faham. Jadi dia main jalan aja. Faham? Kena langgar. Okey. Kenapa C tak boleh? Baik. Perubahan landscape yang ketara. Perubahan landscape yang ketara tidak menyebabkan hidupan liar mati. Kena faham? Tengok soalan, spesifik soalan ni. Kenapa hidupan liar mati? Kalau perubahan landscape yang ketara, hidupan liar akan pindah. Dia pergi ke tempat lain. Tapi kenapa dia mati? Sebab kena langgar. Soalan ini memang spesifik. Dia tanya tu. Okey. Okey, baik. Ya. Baik. Soalan yang ketujuh. Antara berikut, yang manakah kepentingan pendidikan berkaitan hidupan liar di Malaysia? Apa kepentingan? Apa faedah? Adakah untuk melestarikan alam sekitar, meningkatkan pendapatan, membangunkan kawasan luar bandar, atau mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara? Baik, apakah faedah pelajaran tentang hidupan liar? Bila kita belajar, fahami soalan. Sebab itu cikgu geografi ni, soalan dia kamu kena fahami soalan tu. Soalan ni nak apa sebenarnya? Faedah pendidikan, maknanya pelajaran berkaitan hidupan liar. Kenapa kita kena belajar tentang hidupan liar? Supaya, kalau kamu tak tahu jawapan, gunakan teknik tembak. Macam mana tembak, cikgu? Tembak iaitu buang pilihan jawapan yang salah. Contoh, kalau kamu lihat sini. Faedah belajar tentang hidupan liar. Meningkatkan pendapatan. Apa kaitan dia? Tak ada kaitan. So, boleh buang. Kemudian, belajar tentang hidupan liar. Boleh membangunkan kawasan luar bandar. Apa faedah dia? Bangunkan kawasan luar bandar. Apa kena-mengenanya? Tak ada kena-mengena. So, buang kat situ. Jadi, tinggallah 1 dan 4. Jadi, jawapan dia ialah B, 1 dan 4. So, geografi ni memang banyak jawapan yang mengelirukan tau. So, bila keliru, sila guna teknik tembak. Tahu tembak kan? Cikgu pernah ajar kan? Ke cikgu tak pernah ajar kamu teknik tembak? Kan? Ya, pernah. Okey, teknik tembak. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan 8. Sumber mineral logam, iaitu berikut, antara berikut, pasangan manakah yang betul? Jawab soalan objektif macam cikgu cakap tadi. Okey, masa sejarah kan? Bulat-bulatkan keywords. Okey, pasangan manakah yang betul? Sumber mineral logam iaitu gas Cikgu, asli. Ya, geografi macam sejarah ke? geografi tak macam sejarah. Oh, Dia berbeza sedikit. Okey, sebelum itu kita tengok. Sumber mineral logam, gas asli logam ke? No. Bila ada salah aja terus pangkah. Gas asli bukan logam. Tak perlu tengok yang ini pun. Tak perlu. Kamu tengok itu je dah tahu. Oh, ini salah. Sumber mineral logam, kuprum. Kuprum, logam. Sumber mineral bukan logam, batu granit. Mungkin betul. Kamu tengok sumber mineral logam, iaitu biji timah. Okey, betul, logam, biji timah. Sumber mineral bukan logam, bauksit. Bauksit juga sebenarnya adalah apa? Logam ke bukan logam? Okey, jawapannya adalah okey, bukan logam. Ya. Dan pasir memang bukan logam lah. Petroleum memang bukan logam. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah B. Kuprum dan granit. Bauksit tu campuran kan, cikgu? Ya. Ya. So, nombor 8 adalah B. So, itu cara je kamu menilai soalan satu persatu. Ya. Nilai kan dan jawapan dia macam mana. Tengok betul-betul. Ya, hati-hati. Baik, soalan 9. Apakah tujuan pembinaan stesen jana kuasa hidroelektrik di Malaysia? Masya Allah, soalan ini straightforward. Tujuan pembinaan
Stesen janakuasa hidroelektrik. Memang kalau kamu jawab tu memang betul. Dah bagi tahu dah ni. Janakuasa to generate power. Hydroelectric. Maknanya elektrik yang menggunakan kuasa air. Maka ini sudah tentulah jawapan dia C. Membekalkan sumber tenaga elektrik. Sebab itu berhati-hati. Baca betul-betul. Baca betul-betul. Ya, jangan buat kesilapan mudah. Jangan buat kesilapan mudah dalam peperiksaan. Ya. Baik. Soalan nombor 10. Apakah langkah, apakah steps, untuk mengurangkan kebergantungan? Kebergantungan tu depend, dependence. Mengurangkan kebergantungan terhadap sumber petroleum di Malaysia. What is the step to reduce? Untuk mengurangkan kita guna petroleum saja. Adakah kita kitar semula? Adakah kita mengurangkan ekspor? Menggunakan sumber alternatif? Atau mempelbagaikan penggunaan sumber sedia ada? Kalau petroleum, mana boleh kitar semula? Tak boleh. Petroleum dah kita bakar habislah. Petroleum bahan bakar. Mengurangkan ekspor. Itu tidak mengurangkan kebergantungan. Tidak. Menggunakan sumber alternatif. Mungkin. Mempelbagaikan penggunaan sumber sedia ada. Mempelbagaikan penggunaan sumber sedia ada. Apakah sumber sedia ada itu? Okey. Jadi tidak ada jawapan kat situ. Sumber sedia ada ni boleh ganti ke petroleum bahan bakar? Tidak boleh. Jadi sebenarnya untuk nombor 10 jawapan dia apa? Jawapan dia adalah C. Menggunakan sumber alternatif. Baik. Soalan nombor 8 jawapannya adalah B. Baik, kalau kamu tanya, apa itu sumber alternatif, cikgu? Sumber alternatif maknanya sumber tenaga yang tidak menggunakan petroleum. Iaitu mungkin menggunakan apa? Menggunakan solar ataupun suria ataupun menggunakan tenaga apa? Tenaga hybrid untuk menggantikan kita kata menggantikan petroleum. So itu sumber-sumber alternatif, sumber yang lain. Itu maksud dia. Okey. Baik. So Sumber nombor alternatif macam boleh guna bateri. sebagai bateri ke? Ya, bateri boleh, kita guna solar boleh. Ni dia. Contoh alternatif, solar, hybrid, biomass, ombak. Tu dia. Suria. Okey. So ini semua adalah sumber alternatif. Geothermal pun boleh. Cikgu, Itu. Ya. cikgu tahu reaktor ke? Tahu? Kalau reaktor dan bateri ada sama ke? Tidak, berbeza. Berbeza ke? Berbeza. Ya, memang berbeza. Sumber alternatif ni sumber semula jadi kan, cikgu? Ya, betul. Lebih kepada sumber semula jadi. Okay. So, thank you so much, Alisha. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 11. Okay, nombor 1. Okay, peta 1 menunjukkan taburan lokasi tanaman utama yang ditanam di kawasan bertanda X dan Y. Apakah tanaman utama tersebut? Ini berkaitan peta ni. Okey, baik. Baik. So, kalau kamu lihat di sini, kalau X ini, dia terletak di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah antara negeri Kelantan, negeri Pahang, negeri Perak. Bermakna ini apa, cikgu? Inilah dia Cameron Highland. X ialah Cameron Highland. Okey. So, manakala kalau yang Y itu, kita letak, tengok dekat tempat tu, itu terletak di kaki Gunung Kinabalu. So, itu adalah Kundasang. Kundasang. Cikgu, soalan ni lah paling lemah. Okey. Ya, kamu kena tahu, so, take note benda ni. Kalau berkaitan dengan peta, sila ketahui peta-peta ini. Okey, iaitu
tanaman utama kalau kedua-dua Cameron Highland dengan Kundasang ni tanah sejuk. Kalau tanah sejuk sudah tentu apa? Sudah tentu sayur-sayuran. Ya, di sayur-sayuran. Sebab sayur-sayuran perlu ditanam di tempat yang sejuk. Jadi itulah dia. Take note benda ni tentang peta ni. Sebab cikgu tahu ramai yang lemah dalam peta. Bahagian peta ni ramai yang lemah. So, take note betul-betul. Bahagian peta ni Baik. Soalan yang ke-12. Okey, apakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam industri sekunder? Sawi, brokoli, carrot, semua datang dari, ya betul, Ain. Tapi bukan semua datang dari situlah, ada yang juga diimport. Ada juga yang diimport. Yes. Baik. Industri ada berapa sebenarnya? Okey, industri ada berapa? Industri ada 3. Okey, iaitu industri yang pertama, industri primer. Kemudian sekunder dan juga industri tertier. Ya, tertier. So, apa beza dia? Industri primer adalah industri yang mengeluarkan bahan mentah. Bahan mentah. Keluarkan bahan mentah daripada perut bumi. Kalau sekunder pula, iaitu aktiviti yang menukar bahan mentah. Menukar bahan mentah kepada barang siap. Kepada barang siap. Dan kalau industri tertier, iaitu aktiviti perkhidmatan. Perkhidmatan. Itu perbezaan dia. Jadi, kalau kamu lihat ni, industri sekunder ialah menukar bahan mentah kepada barang siap. Jadi, yang mana menukar bahan mentah kepada barang siap? Iaitu perkilangan. Perkilangan. Itu kamu kena faham. Ada satu lagi aktiviti yang menukar bahan mentah kepada barang siap selain daripada perkilangan. Apa dia? Satu lagi apa? Satu lagi ialah iaitu pembinaan. Pembinaan. Sebenarnya pembuatan tu sama macam perkilangan. Pembinaan iaitu pembinaan bangunan. Sebab pembinaan bangunan daripada bahan mentah terus menjadi barang siap bangunan. So, itu juga tergolong dalam industri sekunder. Ya, perkilangan dan pembinaan adalah industri sekunder. Okey. Take note benda tu. Okey. Baik. Soalan yang ke-13. Okey. Tak ikut topik. Ya, betul. Macam betul, dia tak ikut topik macam sejarah. Dia agak random sedikit. Baik. 13. Mengapakah kerjasama ekonomi penting kepada pembangunan negara Malaysia? Kerjasama ekonomi ni macam mana, cikgu? Kerjasama ekonomi ni macam apa? Macam AFTA, okey, juga macam IMTGT. Ini. Okey. Jadi untuk apa? Mengapa kerjasama ekonomi ini penting? Mengawal kemasukan modal asing, meningkatkan barangan ekspor, mengurangkan pemindahan teknologi, mengurangkan kemasukan buruh. So, mengapa penting kepada pembangunan negara Malaysia? Adakah untuk A, B, C atau D? Sebenarnya untuk apa? Baik, jika kamu tak tahu, sila guna teknik tembak. Tembak. Teknik tembak iaitu dengan cara apa? Buang dulu 2 pilihan jawapan yang salah. Bagi tahu cikgu, yang mana yang salah? A, B, C, D. Okey, D salah. Okey. Dan satu lagi mana C? C pun salah. Ya, mengurangkan peminat teknologi. Okey, baik. Tinggal 2. Daripada A dengan B, okey, mana yang lebih salah? Mana yang lebih salah? Yang lebih salah adalah A kot. A kot. Jadi kita tembak B. Sebab meningkatkan barangan ekspor. Ekspor ni maknanya apa? Kita hantar ke luar negara.
Jadi, kalau kita buat kerjasama, jadi kita akan hantar banyak barangan ekspor. Baik. So, ada yang bertanya, cikgu, kenapa A salah? Okey, mengawal kemasukan modal asing. Kamu tahu tak, modal asing tu maksudnya apa tahu? Syarikat-syarikat luar, dia bawa duit dia untuk buka bisnes kat sini, kat Malaysia. So, takkanlah kita nak kawal. Lagi banyak masuk, lagi bagus. Betul tak? Ah, bukan. Modal asing tu bukan barangan asing. Modal asing tu maknanya duit orang asing untuk buat bisnes di negara kita. Jadi lagi bagus. Meh, bawa masuk duit untuk buka bisnes kat sini. Kan bagus. Itu modal asing. Baik. So, ada juga yang bertanya, orang Rohingya masuk Malaysia tu kiranya diorang buruh ke? Tak. Orang Rohingya tu itu adalah pelarian. Itu bukan buruh. Itu bukan buruh. Cikgu, apa maksud pemindahan teknologi? Pemindahan teknologi maksudnya adalah pemindahan kemajuan, pemindahan ilmu. Contohnya, okey, iaitu contohnya kalau kita lihat okey, pemindahan teknologi maksudnya apa tahu? Okey, Toyota. Okey, Toyota buka kilang kereta, okey, di Malaysia. Maknanya apa? Apa yang berlaku? Bila Toyota buka kilang kereta di Malaysia, maka apa yang berlaku adalah iaitu dia akan bawa masuk, okey, kita kata sebagai teknologi, okey, Jepun ke Malaysia. Betul tak? Itu yang dikatakan pemindahan teknologi. Faham? Okey. So, ini yang dikatakan sebagai kenapa tak guna yang kat Malaysia? Sebab Malaysia tak apa, belum maju. Jadi ambil yang daripada Jepun. Jepun kan maju. Ambil daripada Jepun, bawa ke sini, so dia ada teknologi yang lebih maju daripada Malaysia. Jadi Malaysia dapat belajar. So Malaysia akan pun jadi maju kerana pemindahan teknologi ni. Itu maksud dia. Cikgu, Faham? Ya. boleh ke terangkan apa maksud AFTA IMTGT tu? Okey. Okey, sebenarnya AFTA ni adalah Asian Pacific, okey, Free Trade Area. Okey, Free Trade Area maknanya AFTA tu Asia Free Trade Area. Maknanya ini adalah kita kata sebagai dia macam APEC lah. Maknanya kawasan perdagangan bebas Asia. Maknanya ini kerjasama di mana semua negara termasuk Malaysia di negara Asia mereka join AFTA ini supaya mereka boleh saling berniaga antara mereka. Itu. Kalau kemudian IMTGT ni sebenarnya merujuk kepada apa tahu? Okey, IMTGT sebenarnya merujuk kepada Indonesia, okey, Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Thailand. Thailand, okey, kita kata group ataupun growth triangle, di mana ini adalah untuk pembangunan segitiga kawasan Indonesia, Malaysia, Thailand, di mana tiga-tiga negara ini bekerja sama untuk ekonomi. Itu maksud IMTGT. Itulah dia, kerjasama ekonomi. Bukan golden triangle tapi growth. Okey, growth tu maknanya pembangunan. Segitiga pembangunan, growth. Itu sebenarnya. Okey, bukan golden, bukan. Jadi, ada yang bertanya iaitu, cikgu, apa yang dimaksudkan dengan modal asing? Modal asing ini maknanya pelaburan asing. Maknanya pelaburan asing. Okey, modal asing tu pelaburan asing. Okey, pelaburan dari luar negara. Luar negara. Okey, itu maksudnya. Maknanya, okey, bawa masuk. Mereka akan bawa masuk, okey, modal mereka ataupun duit mereka. Duit mereka untuk buka perniagaan. Perniagaan di Malaysia. So, itu kita kata sebagai pelaburan dari luar negara.
bawa masuk duit mereka untuk buka perniagaan di Malaysia. Sebagai contoh apa tahu? Barang di negara lain jual di negara kita. Betul Nalini. Macam saham lah kan. Bukan barang Pelaburan ni maksudnya duit. Pelaburan tu maksudnya duit. Contohnya, oyek Satya. Ya, betul. Banyak. Contohnya apa? Kamu tengok Family Mart. Family Mart daripada mana? Daripada Jepun kan? Family Mart daripada Jepun. Dia bawa duit dia masuk kat sini, dia buka perniagaan kat sini. Maknanya itu pelaburan asing. Family Mart. Kemudian apa lagi? Syarikat Samsung. Samsung ada kilang kat Malaysia tau. Samsung daripada Korea. Bawa duit dia masuk kat Malaysia, buka kilang dan dia hire orang-orang Malaysia untuk bekerja di kilang Samsung. Itu dipanggil pelaburan modal asing. iPhone daripada mana? iPhone daripada China. Faham? Jadi ini yang dimaksudkan modal asing. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Modal asing. Faham Dan kamu kena faham, lagi banyak modal asing tu masuk, lagi bagus untuk Malaysia. Lagi bagus untuk Malaysia. iPhone daripada US, brand daripada US, tapi buatnya di China. Buat di China. Okey. Kenapa bagus cikgu? Dia macam ni. Okey, kenapa pelaburan modal asing tu bila diorang bawa duit masuk ke Malaysia kita dan diorang berniaga lagi bagus? Kerana bila diorang bawa duit ke Malaysia, okey, kemudian diorang buka perniagaan kat sini, mereka akan perlu membeli duit Malaysia. Sebab apa? Dia nak beli bahan mentah. Dia nak beli bahan mentah, dia nak buat setup perniagaan, dia nak bayar gaji. Kemudian peluang pekerjaan. Di mana orang-orang yang kerja contoh di Family Mart, bukannya orang Jepun, dia ambil orang Malaysia. Jadi membuka peluang pekerjaan kepada orang Malaysia. Kan bagus tu. Kan? Ya. Yeah. Yang kilang tu samalah. Yang kilang tu diorang bawa duit diorang, buka kilang kat sini, so dia nak ambil 100 orang pekerja kilang di Malaysia. Dia ambil orang Malaysia bekerja di kilang tu. Kemudian dia nak beli bahan mentah, nak beli peralatan sebagainya. Dia kena tukar duit dia kepada duit Malaysia untuk beli barangan-barangan dia. So itulah modal asing. Cikgu ada ke cara untuk laburkan orang ke? Tak ada, tak ada. Dalam bentuk tenaga manusia tak ada. Itu adalah kita kata buruh. Buruh yang dieksport. Buruh yang dieksport. Baik. 13 jawapannya adalah B. Kita tengok 14. Baik, 14. Apakah kawasan hutan yang berkaitan dengan ciri tumbuhan berikut? Daun yang nipis dan lembut, batang pokok berkulit tebal. Daun yang nipis dan lembut, batang pokok berkulit tebal. Adakah hutan konifer atau kawasan gurun panas? Kalau kawasan gurun panas, daun dia tak nipis. Jadi, kalau soalan 14 ini bukan B. Kalau kamu tak tahu, buang dulu. Okey, yang B salah. Hutan monsun tropika pun salah. So, sama ada hutan konifer atau hutan daun luruh sederhana. Baik, jawapan yang betul. Okey, iaitu daun yang nipis dan lembut. Hutan konifer, daun dia tajam. Daun dia tajam. Hutan konifer, daun dia tajam. Sebab banyak salji. Banyak salji. Antara dua ni, yang mana banyak salji? Yang hutan konifer lebih banyak salji. Jadi, okey, untuk batang pokok berkulit tebal ini, jawapannya adalah hutan daun luruh sederhana. Bukan konifer. Bukan konifer. Tapi hutan daun luruh sederhana. Okey. Konifer bersalji. Jadi daun dia mesti ada tajam. Daun dia tajam.
Ya, betul. Okey, baik. Baik, bagus Adam. Okey, baik. 15. Apakah ciri hidupan liar? Hidupan liar di hutan konifer. Hutan konifer, kamu kena faham hutan konifer je. Bila sebut hutan konifer, kamu bayangkan pokok-pokok yang berbentuk kon tu. Macam pokok Christmas tu kan. Ni hutan konifer. Jadi, apakah ciri hidupan liar yang ada dalam hutan ini? Okey, berbulu nipis, berkulit kedut. Kulit berkedut, macam baju berkedut lah, sama. Aktif pada musim panas. Haiwan bersaiz besar. Haiwan jenis nokturnal. Bukan. Baik. Soalan 15 jawapannya apa? Jawapannya ialah binatang yang aktif pada musim panas. Maknanya masa musim sejuk, mereka jadi apa? Hibernasi. Hibernasi ni maknanya tidur je. Itu hibernasi. Tapi kalau masa musim panas, okey. Nocturnal tu apa? Ramai yang bertanya. Nocturnal tu maknanya apa? Haiwan jenis apa? Siapa tahu? Is aktif Ha, pada waktu malam. aktif pada waktu malam. Yes, thank you so much. Ya, nocturnal tu ialah aktif okey pada waktu malam. Ya, okey. Jadi kalau kamu tengok abang-abang kamu yang melepak sampai waktu tengah malam sampai pagi tu siap main game ML, PUBG ramai-ramai tu, itu nocturnal lah tu. Haiwan jenis nocturnal. Okey. Okey. Waktu siang tidur, waktu malam aktif. Itulah dia nocturnal. Baik. Soalan 16. Negara yang mempunyai sumber tenaga biomas. Negara yang mempunyai sumber tenaga biomas. Sudah tentu. Apa itu biomas? Tenaga yang menggunakan tinja. Menggunakan tinja. Baik, apa itu tinja? Tinja itu ialah najis. Ya. Tai okey. So, negara yang mempunyai sumber tenaga biomas ini adalah India. Jawapannya adalah C. Betul. Okey. 17. Kita lihat di sini. Okey, Raja satu menunjukkan sumber tenaga utama dunia. Baik. Sumber tenaga utama dunia. Okey, kalau kita lihat di sini sumber tenaga utama di dunia terbagi pada dua. Okey, sumber tenaga bahan bakar dan sumber X. Sumber X ni air, suria, ombak. Agak-agaknya sumber apa ni? Ini tak lain tak bukan ialah sumber semula jadi? Bukan. Ini dipanggil sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga alternatif. Maknanya sumber tenaga yang lain. Itu. Ya. Boleh guna berapa kali kan? Berapa kali? Ya, betul. Baik. Soalan seterusnya, soalan 18. Mengapakah tapak Ramsar ditubuhkan di Malaysia? Baik, tapak Ramsar ni, okey, 16 tu apa? 16 apa? 16 C lah, India. Baik, 18. Okey, tapak Ramsar ni apa? Tapak Ramsar ini, okey, take note iaitu kawasan hutan yang lembap yang diisytiharkan sebagai kawasan hutan simpan. Hutan simpan. So, kalau kawasan hutan yang lembap ini maksudnya apa, cikgu? Maksudnya kawasan hutan paya. So, jawapannya apa? Iaitu untuk D, menjaga kawasan tanah lembap. Okey, ya betul. Jadi D. Cikgu. Dengan syiriah cikgu yang isytihar. Kenapa isytihar? Okey. Kenapa B tak boleh? Baik, soalan dia, mengapa tapak Ramsar ditubuhkan? Okey. Mengapa
tapak Ramsar ditubuhkan? Okey. Lembap ke lembap cikgu? Lembap. LEMBAP. Sorry. Nak cepat sangat. Okey. Baik. Diisytiharkan. Ya. Bukan. Tapak Ramsar ni yang paling popular dekat mana tahu? Iaitu hutan paya air masin. Hutan paya air masin dekat mana? Dekat Tanjung Piai. Tanjung Piai di Johor. Tanjung Piai di Johor. Inilah dia. Kita kata sebagai okey, kawasan tanah lembap. Hutan paya air masin Tanjung Piai di Johor. Dia menjadi okey, taman negara. Taman negara. Baik. Short form ke memang nama dia? Memang nama dia. Dan juga kalau kamu tanya, okey, ada yang bertanya tadi, cikgu, kenapa kejap kita tengok soalan. Okey, baik. So ada yang tanya tadi, kenapa tak boleh B? Baik, yang B ni mempromosikan pendidikan dan rekreasi. Ini adalah kepentingan. Kepentingan tapak Ramsar. Nampak tak perbezaan dia? Faedahnya. Okey. Faedah. So kalau faedah tapak Ramsar mempromosikan pendidikan dan rekreasi, itu boleh. Tapi kalau mengapakah tapak Ramsar ditubuhkan? Mengapa? Untuk menjaga kawasan tanah lembap. Okey, beza bukan, yang ini bukan kepentingan, ini tujuan. Ini tujuan dia. Contoh macam ni Okey. So contohnya okey, apa tujuan cikgu membuat kelas online? Tujuan cikgu membuat kelas online untuk mengajar kelas mengajar pelajar tentang geografi dan sejarah. Untuk mengajar. Apa kepentingan kelas online cikgu Rafi? Kepentingannya adalah pelajar-pelajar dapat memahami sejarah dan geografi. Nampak tak perbezaan kepentingan dan tujuan? Nampak tak kepentingan dan tujuan? Okay. Benda tu ditubuhkan kalau nampak penting. Penting. Tujuan dia penting. Tapi kepentingan tu faedah. Ya betul. Tapi boleh. Sometimes dia boleh confuse. Yes, betul. Dia boleh confuse. So, hati-hati. Okay, baca soalan banyak kali. Ya. Baik. Soalan 19. Apakah negara yang menjalankan program cukai hijau? Taiwan, Denmark, Sweden ataupun Jerman. Jawapannya adalah kalau cukai hijau adalah Denmark. Yes, B, Denmark. Kalau yang Jerman tu lain macam. Jerman tu macam ada Volkswagen lah, GmbH lah kan. Tu kalau ada bahasa Jerman. Baik, yang ini. Negara yang manakah berkaitan dengan amalan kitar semula yang berikut? Green dot dan juga ordinan pembungkusan. Ini soalan daripada bab 11 tu iaitu kitar semula tu. Kalau ada green dot, ini jawapannya ada. Kalau ada green dot, yes, jawapannya adalah daripada Jerman. Jerman, bukan Sweden. Kalau ada green dot, ianya adalah Jerman. Okay. Ya. Yeah. Kenapa Santosh? I broke record. Apa yang record? 20/20. Yes. Okay, baik, bagus. Okay. Sweden buat apa cikgu? Sweden juga ada buat kitar semula. Nanti kamu tengok. Okay, Sweden, Denmark. Ada yang 4+1. Kemudian ada teknologi apa lagi? Saya 14/20. Kamu dah buat dulu kan? Ada sesiapa sini yang dapat full mark semua? Ada yang dapat full mark? Okay, baik. Baik, Santosh. Okay. So, jangan buang masa. Kita pergi pada bahagian B. Jom. Hari tu 40/40. Wow. Kalau dah habis model ni, boleh kita rehat? Boleh kita rehat. Nak rehat dulu ke? Tak. Saja dah nanti. Dah. Nak rehat dulu ke? Kita teruskan lah Kita 2 jam je ni.
2 jam je kan. Sekarang pun dah 9.10 dah. Kan? Baik. So kita teruskanlah Baik, kita tengok di sini. Jadual 1 berkaitan dengan sumber ekspor sumber mineral di negara Y. So ada petroleum, gas asli, kopra, biji timah dan juga emas. Baik, bahagian B ni kamu lihat lukiskan sebuah carta pie yang lengkap menunjukkan ekspor sumber mineral di negara Y. So apa yang kamu kena buat bila dapat sahaja yang ini? Cikgu, alamak, kena buat carta pie dah cikgu. Macam mana ni cikgu? Dia macam ni. Sebenarnya, wajib. Ya betul. Wajib. Jadi apa yang kamu kena buat? Bila disuruh buat carta pie, first of all, kamu kena campurkan semua ni dulu. Dapatkan jumlah dulu. Baik, bila kamu campurkan 76, campur 62, campur 50, campur 38, campur 25, maka total dia berapa? Total dia adalah, baik, total dia adalah 250, betul? Yes, total dia 250. Dapatkan total dulu. Baik, selepas dapatkan total 250, kemudian kamu perlu dapatkan peratus bagi setiap petroleum gas asing semua. Iaitu 75 dibahagikan dengan 250. Okey, 250. 62 pun bagikan dengan 250. Okey, 50 pun dibagikan dengan 250. 38 pun dibagikan dengan 250. Kenapa cikgu? Untuk dapatkan peratus. So, buat macam ni. Okey, dan kemudian semua ini kamu darabkan dengan 100. Ini pun darab 100. Ini pun darab 100. Ini pun darab 100. Selalunya keluar bacat ke carta pie. Dua-dua boleh. Tak. Dua-dua boleh. Maka bila kamu dah darab itu semua, maka kamu boleh buat. Iaitu kamu dapatkan jawapan dia. Iaitu jawapan dia apa? Untuk petroleum. So, katakan petroleum, kamu akan dapat berapa peratus? Iaitu 30 peratus. Betul? Ya betul, Ain. Betul. Kemudian kalau gas asli, kamu akan dapat lebih kurang 24.8%. Kemudian cuprum, kamu dapat berapa? Cuprum kamu akan dapat lebih kurang 20%. Kenapa kena bahagi dengan 250? Sebab dia per total. Per dengan total. Nampak tak tadi? Nampak tak mula-mula kenapa kita campurkan semua ni supaya dapat total 250. So, kita nak tahu 75 over 250 tu berapa persen? Berapa persen? Jadi, petroleum, bila kita dah kira darab per 100, kita dapat petroleum 30%. Gas asli 24.8%. Cuprum dapat 20%. Kemudian biji timah kita dapat berapa? 38. 38 per 20. So kita tengok biji timah, kita buat biji je lah. Kita dapat berapa? Kita dapat lebih kurang iaitu 15%. 15 ke? 15%. 15%. 15.2. Ya betul, 15.2%. Dan ada satu lagi kan? Ada satu lagi iaitu emas. Emas pun kamu buat sama juga. So emas dapat berapa? Siapa tahu? Siapa dapat kira? 25 per 250 darab 100. Jawapannya berapa? Anyone? Dapat tak? 10%. Good. Yes, 10%. Good. So jawapannya betul iaitu 10%. Baik. So kamu dapatkan satu persatu. Yang ini macam ni.
Okey, dan satu lagi emas. Emas kamu kira kamu akan dapat 10%. Baik, itu step yang seterusnya. Baik, so step yang pertama, okey, jumlahkan. Step yang kedua, dapatkan dia punya persen. Step yang ketiga, paling penting, iaitu persen tadi kamu darabkan dengan 360. So each of petroleum ni semua darabkan dengan 360. Maksudnya 360 darjah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, contohnya macam petroleum. Okey, petroleum kamu kira 30% kan? 30% over darabkan dengan 360. So semua sila carikan jawapan untuk cikgu. Okey, petroleum, gas asli. Okey, 24.8. Okey, 0.8%. So darabkan dengan 360. So dapat berapa? Okey, begitu juga dengan kamu ambil cuprum. Okey, cuprum. Okey, iaitu 20%. Okey, 20% timeskan dengan 360 is equal berapa? Okey, baik. Bagi tahu juga dulu. Petroleum, berapa petroleum? Petroleum dapat berapa? Okey, 108 darjah. Ya, darjah. Darjah maknanya ada tanda bulat lah. Cikgu tak boleh buat tanda bulat tu. Keyboard cikgu tak ada. Baik, gas asli dapat apa? Gas asli. Gas asli dapat berapa? 89 point. Kita buatlah 89.3. 3 darjah. Cuprum dapat berapa cuprum? Cuprum 72 darjah. Okey, kemudian juga BJ timah. Okey, BJ dapat berapa? Okey, iaitu BJ timah kita tahu 54. 15.2 0.2% darabkan dengan 360 is equal to 54.7. Okey. Kalau bunda jadi nombor boleh ke? Boleh. Boleh sebenarnya. Dan satu lagi emas. So kalau emas, okey, kita dapat 10%, okey, darabkan dengan 360. So kita akan dapat okey 36 darjah. So daripada sinilah okey kamu dah dapat dia punya pengiraan itu, barulah kamu boleh buat satu bulatan. Cikgu, Yep. boleh saya salin ni? Silakan. Silakan. Kalau nak salin ke nak apa ke, silakan. Ada yang nak salin pula. Silakan. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Sekejap cikgu tengok. Okey, kita boleh buat bulat rupanya. Okey, so katakanlah kita buat bulat kat sini. Buat satu bulatan. Okey, begini. Bulat kecil, bulat besar. Begitu. Baik. Dan kemudian, okey, daripada bulatan ini, okey, kita akan ambil tengah-tengah sikit. Daripada bulatan ini, okey, dah buat bulatan. Kemudian perkara pertama sekali yang kamu kena tahu, iaitu kamu kena buat garisan tengah ni. Okey, garisan tengah sampailah ke tengah ni. Okey, sampai ke tengah ni, kita buat kat sini lah. Sampai ke tengah. Buat garisan tengah-tengah tu. Dan perkara pertama yang kamu kena letak, iaitu kamu kena letak benda yang paling, amount yang paling besar. Paling besar apa? Petroleum. So, petroleum 108 darjah. Kalau kamu buat seperti ini baru 90. Maka apa yang kamu kena buat iaitu dia lebih kurang begini. Okey, tapi ini jauh sangat cikgu. Ya, jauh sangat. Jadi, kamu boleh lukis garisan yang baru 108 seperti ini. Ini untuk apa? Ini untuk petroleum. Okay. So, di sini kamu tulis berapa? Nak tulis petroleum ke? No. Jangan tulis petroleum. Tulis dalam bentuk percentage 30%. 30%.
Okey. Dan kemudian yang kedua iaitu 89.3. Kamu perlu calculate semula. Okey. Protector. Cara yang benar untuk menggunakannya. Cara yang benar untuk menggunakan protractor adalah dengan cara menyilangkan dia. Iaitu, kamu kena guna macam ni. Bukannya macam ni. Dia mesti always dia macam ni. Maknanya kosong di atas dan kemudian kira ke tepi macam tu. Ikut pusingan jam. Kira macam tu. Bukannya macam ni Dia macam ni. Dia bukan melintang tapi dia menegak. Kena guna protractor ke? Of course. Geografi kena bawa set. Kau ingat cikgu tak ada? Cikgu ada set, okey? So korang kena ada set ni juga. Kena ada set ni juga ya. Kalau tak ada, Kalau tak ada macam mana nak jawab soalan pandai? Kan? Jadi jadi kamu kena jawab. Sabar cikgu. Yelah. Kan, Pravin, cikgu cakap pandai. Mana tahu banyak kali betul-betul jadi pandai? Cikgu yang macam pedang Gamora tu buat apa? Pedang Gamora ni sebenarnya untuk mengukur jarak atas peta. Macam tu. Jarak atas peta macam tu. Kemudian ukur dekat pembaris. Ukur di pembaris macam tu. Gitu. Faham? Itu sebenarnya tujuan dia. Bukan tujuan dia untuk engkau tikam belakang kawan kau. Jangan berdarah. Tajam ni. 3 tahun belajar baru tahu. Cikgu tahu Tahu lah. Baik. Yang pertama 30%. Baik. Seterusnya. Okey, iaitu untuk garisan yang kedua 24.8%. Ya, kamu akan buat seperti ini. So yang ini adalah 24.8%. 24.8% iaitu merujuk kepada gas asli. Baik. Seterusnya kamu ukur lagi, cari berapa amount dia. Okey, iaitu 72 darjah. 72 darjah, maka kamu akan kira dan mungkin kamu akan dapat dia lebih kurang seperti ini. 72 darjah. So berapa situ cikgu? 20%. Okey, 20%. Okey, 20%. Dan kemudian satu lagi kamu kena buat iaitu satu garisan di atas ini. Okey, bukan. Ini besar sangat. Tak boleh besar sangat. Dia hanya 10% je kat sini. Ataupun yang seterusnya iaitu 15.28%. Sebenarnya dia seperti ini. Jadi kamu boleh letakkan di sini untuk 15.2% dan sebelah sana itu adalah main agak-agak je sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk kamu kena ukur betul-betul tau. Dalam peperiksaan ukur betul-betul. Maknanya bila kamu nak ukur yang 20% tu, kamu kena betul-betul ukur. Mula-mula macam ni kan. Kamu ukur yang 30%, iaitu 108 darjah. Kemudian untuk ukuran bawah tu cikgu, mulakan juga daripada bawah tu, macam tu. Kemudian yang sini ukur macam tu. Ukur macam tu. So ikut, yang ini ikut. Dia ikut. Ya, dia ikut. Jadi ini menyebabkan kamu boleh memperoleh carta pai. Baik, bila carta pai dah siap, baru tulis dia punya tajuk. Tajuk dia apa? Tajuk dia adalah ekspor sumber mineral di negara Y. Iaitu kamu boleh tulis ekspor sumber mineral. Kita tulis ekspor sumber mineral. Mineral di negara Y. Negara Y. Macam tu. Agak cikgu sekolah atau pemeriksaan tu akan baik. So ekspor paling penting tajuk. Perasan tak? Perasan. Sebab dia ada perbezaan dia. Baik. Cikgu, ini dah siap ke cikgu? Jangan lupa kamu kena buat petunjuk. Contoh, kalau kamu nak cepat buat kan,
Okey, 30% kamu buat macam ni. Okey. Baik, buat lorek. Kalau 24.8% kamu buat lorek macam ni. Okey. Kemudian kalau yang 20% tu kamu boleh buat melintang. Macam ni. Nampak? Tu lorek. Dan kalau untuk yang 15% kamu buat cara lain pula. Cara macam mana lagi? Okey, macam ni lah. Sengit sikit lah. Sengit sikit macam tu. Okey, sengit sikit. Dan juga untuk 10% kamu boleh buat bulat-bulat. Bulat macam tu. Baik, kenapa cikgu? Sebab kamu kena buat petunjuk. Ingat kena buat petunjuk kat sini. Petunjuk dekat atas tu. Dan petunjuk tu kamu kena buat dalam bentuk kotak. Kotak. Okey, iaitu katakan kat sini kamu buat kotak, satu kotak kat sini. Dan kamu tulis kat situ. Ya, kalau pakai highlighter pun boleh. Kalau pakai highlighter pun boleh. Contohnya kamu buat kotak kat sini. Okey, ada berapa kotak? Ada 5 kotak. 2, 3, 4 dan juga 5. Okey, ada 5 kotak. Dan kemudian kamu buatlah loretkan tu. Ya, betul. Bawah boleh, atas boleh. Dan kemudian kamu buat loret macam ni. Okey, kalau ini apa? Ini adalah petroleum. Macam tu. Okey, petroleum. Tiru, tak sedap lah kau nyanyi. Baik. Kemudian yang seterusnya iaitu buat garisan ke bawah. Buat garisan ke bawah itu tak baik cikgu kan. Lah, kan. Sebenarnya tak apa. Kita pergi ke Tamil, okey. okey, baik. Sebenarnya kan tiru, kamu nyanyi sedap sebenarnya. Ikut susunan yang kita kena ikut cikgu. Ya, betul. Ikut susunan. Ya, ikut susunan. Kemudian yang ketiga kamu buat melintang tu kan. Iaitu melintang macam ni. Melintang macam tu. So itu adalah merujuk kepada yang ketiga iaitu cuprum. Tulis cuprum. Cuprum. Kat bawah boleh, kat atas pun boleh. Tapi kalau kamu nak buat bawah pun boleh, nak buat ke atas pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey. Dan yang gambar kotak yang petunjuk yang seterusnya kamu kena buat silang. Seperti ini. Okey, ini apa cikgu? Okey, ini adalah biji timah. Okey, biji timah. Dan yang terakhir kamu buat bulat-bulat. So bulat-bulat itu adalah emas. Cikgu punya pen besar, pen besar tadi tak boleh nak buat yang kecil-kecil emas. So inilah contoh jadinya cartapai. Okey. Kena buat cartan ni so that tak over 2 jam. Sebenarnya lebih kurang dalam 10 minutes. Nak kira lagi, okey, dan juga nak buat cartapai lagi. Tapi benda akan cepat kalau kamu ada set sendiri. Petunjuk tu ada susunan yang kena ikut ke cikgu? Ideal. Kamu boleh mengikut yang paling besar kepada yang paling kecil. Macam ni kan? Paling besar, petroleum, gas asli, cuprum, biji, emas. So sama juga. Petroleum, gas asli, cuprum, biji, emas. Daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. So boleh ikut susunan tu. Faham? Okay. Jadi, paling penting sebenarnya apa tahu? Kamu kena ingat bahawa semua ini akan dikira. Semua ini ada pengiraan dia dan juga ada markah dia. So jangan tinggalkan. Sebab apa? Sini saja 7 markah bang. 7 markah. Rugi kalau kamu tak buat. 7 markah. Rugi kalau kamu tinggalkan soalan ini. Yang ni kena buat semua ni dan akan ada 7 markah ke? Ya, betul. Okay. Ya, macam kosong sangat.
macam ada terlupa sesuatu. Okey, satu lagi yang kamu boleh tambahkan iaitu jumlah. Okey, jumlah ekspor yang kamu kena tulis kat bawah tu. Jumlah ekspor. Okey, iaitu jumlah ekspor adalah 250 juta. 250 juta. So, kamu boleh tambah. Sumber kena buat. Ya, kena buat. Sumber kat bawah tu, sumber yang mana? Sumber yang mana? Sumber yang mana? Soalan B tu ke? Soalan yang mana? Soalan nombor sumber maklumat. Sumber maklumat mana? Sumber maklumat mana? Sumber maklumat. Oh, sumber maklumat. Oh, yang kat bawah tu. Tak perlu, tak perlu. Sumber maklumat jabatan tu tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Cukup yang ini je. Sebabnya, markah akan diambil mengikut, pertama tajuk. Kalau nak letak sumber, boleh letakkan. Yang ini sumber Jabatan Perhutanan. Sumber Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Wajib letak kalau cikgu kamu kata wajib letak, mungkin itu format baru. So, kalau format baru, juga boleh kamu letakkan. Sumber apa? Sumber nak letak sumber apa? Sumber Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Betul? Boleh letakkan kat bawah tu. Iaitu sumber. So, kita boleh tulis Jabatan Perhutanan. Iaitu Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Yes. So, tak ada masalah. Sumber Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Letakkan di bawah. So ini sebenarnya yang kamu perlu buat. Fahami satu persatu. Sebab itu dia bagi 7 markah tau. 7 markah tu banyak tu. Pengiraan kena tunjuk ke cikgu. Sebaik-baiknya pengiraan tunjukkan. Tetapi kalau untuk soalan bahagian B ni, jika dia tidak berikan, jika sekolah kamu berikan ni tak? Berikan kertas untuk melukis tak? Untuk menjawab soalan ini. Rasa bagi Kalau bagi, kena tunjukkan. Ya. Kejap. Jalan kerja ada markah. Itu kalau bukan. Itu kalau soalan bahagian C. Ini bahagian B. Bahagian B, dia punya jawapan ini tak perlu tunjuk markah. Tak perlu tunjuk. So, tak perlu tunjuk sebenarnya. Tak perlu tunjuk. Kamu perlu dapatkan yang ini. Kamu perlu membina cartapai ini. Sebab ini soalan bahagian B. Bahagian B. Kalau bahagian C, yes. Bahagian B, kamu kena jawab terus pada kertas yang ada. Sebab itu kalau kamu tengok, untuk soalan B dengan C, dia masih di sini. Iaitu dia masih di kawasan di dalam kertas bahagian B. Baik. So, kalau kita lihat berdasarkan jadual 1 dan carta yang anda lukis, apakah yang dapat ditafsirkan tentang ekspor sumber mineral di negara Y? Ini masalah juga ni. Sebab ramai yang tak tahu macam mana nak melukis, macam mana nak mentafsirkannya. Tafsir. So, berapa markah? 4 markah. So, kalau 4 markah, kamu kena mentionkan apa cikgu kalau nak tafsir ni? Senang saja. Pertama sekali, kamu kena mentionkan jumlah yang tertinggi. Jumlah yang tertinggi. Kemudian, jumlah yang tertinggi dan berikan huraiannya. So, jumlah yang tertinggi apa? Petroleum. Huraiannya berapa dia punya tinggi? Huraiannya maksudnya adalah amount-nya. Amount-nya, jumlah yang tertinggi. Kemudian, kamu boleh tulis, jumlah yang tertinggi itu maksudnya apa cikgu?
jumlah ekspor. Ekspor sumber mineral yang tertinggi. Okey. Kemudian seterusnya kamu boleh buat jumlah ekspor sumber mineral yang terendah. Yang terendah. Okey, yang itu. Dan huraiannya ialah amount-nya. Okey, huraian okey ialah amount-nya. Berapa amount dia? Macam tu. Okey. Jadi dan beza jumlah tertinggi dan jumlah terendah, beza tak perlu. Tapi kalau yang paling baik kamu mentionkan jumlah keseluruhan. Sebab apa cikgu buat simple macam ni cikgu? Kerana dia hanya membawa kepada 4 markah. Sebenarnya bila 4 markah, yang ini 1, 2, 3, 4 pun dah memberi 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi sebab itu penting untuk kamu tahu. Dan cikgu tak perlu mentionkan jawapan je kerana apa? Kamu dah tahu. Kalau jumlah ekspor sumber mineral yang tertinggi, buat dalam bentuk ayat. Buat dalam bentuk ayat. Okey. Tak tahu ah? Macam mana kamu tak tahu? Dalam bentuk ayat senang je. Okey. Kena buat jumlah semua benda ke cikgu? Iyalah. Baru tahu. Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kan RM 250 juta tu. 250 juta. Okey. So, macam mana nak mula ayat jawapan? Yes, betul. Tak perlu semua, tak perlu semua. Jumlah ekspor terendah, tertinggi dan terendah. Contoh, kita buat berdasarkan jadual 1. Berdasarkan jadual 1, kamu terus tafsirkan. Okey, iaitu jumlah ekspor sumber mineral. Okey, yang tertinggi. Okey, ialah petroleum. Okey, petroleum. Iaitu kamu boleh mentionkan iaitu sebanyak berapa? Iaitu 30% dari jumlah keseluruhan ekspor. Nampak tak? Jadi kamu boleh mentionkan. Okey, nak tambah lagi boleh. Jumlah ini membawa nilai ataupun bernilai. Boleh. Jumlah ini bernilai RM 70 juta. Titik. Okey. Selain itu, ataupun kita kata terusnya. Okey. Seterusnya, gitu. Seterusnya, jumlah ekspor. Sumber mineral. Ya, sumber mineral yang terendah. Ialah emas. Iaitu sama juga. Iaitu berapa persen emas? Iaitu 10%. 10% dari jumlah keseluruhan ekspor. Ekspor. So macam tu. Okey. Iaitu 10% atau iaitu 10% atau berapa ya? 7 juta kan? Yang emas tadi berapa juta tadi? 25 juta. Ya, 25 juta. Okey. Atau RM 25 juta dari jumlah keseluruhan ekspor. Okey. Baik. So, kamu boleh mentionkan yang terakhir, jumlah keseluruhan ekspor sumber mineral. Ialah RM 250 juta. Titik. Macam tu lah. Itu je. Itu sahaja. Yang berkaitan dengan mentafsir
Mentafsir tu maknanya kamu mentionkan apa yang kamu nampak. Apa yang kamu nampak daripada jadual dan juga cartapai itu. Itu je. Okey. So ini membawa kepada 4 markah. Faham? Tengah salin ke ni? Tengah salin ni. Masalah ke? Okey. Baik, bagus. Okey, sila. I don't understand what you write. Hmm? Tak boleh nampak. Kenapa tiru? Tak boleh nampak cikgu apa. Apa yang tak boleh nampak? Tulisan tu. Ya, tulisan. Ni sekarang nampak? Boleh. Boleh Cikgu besarkan lagi. Leo. Tahu? Tahu Santosh? Leo Itu. pun nama sebagai singer kan? Okey, bukan. Leo tu ni apa ni filem yang VJ berlakon tu. Ya. Kan? Ya, tengok dah. Ya, dah tengok dah. Okey. Ya. Yalah, cikgu kenal lah. Kenal lah VJ. Kemudian siapa lagi? Prabu Deva. Dengan Lisa dan Classroom cikgu. Bukan. Lain. Tetap dengan Lisa. Cikgu movie apa yang cikgu suka? Tamil, English atau Malay? No, sebenarnya cikgu more to history. History Kalau history ada berkaitan dengan history, berkaitan dengan geografi. Sebab macam Leo tu sebenarnya filem tu unik kerana apa tahu? Dia adalah filem Tamil yang berada dalam kawasan geografinya iaitu kawasan tanah sejuk. Yang ada macam ada salji, betul tak? Okey. Jadi cikgu selalu cek kat mana sebenarnya filem yang dibuat. Di bahagian utara India. Yes. Ya. Jadi cikgu suka, kat utara India ada kawasan macam ni. Cikgu. So, itu cara cikgu melihat filem itu. Ya, dia boleh Haina, betul. Cikgu nampak Chandramukhi tu Ya, ada. Ada macam Chandramukhi. mana? Chandramukhi tu terlalu, dia macam berkaitan ghost sikit lah kan. Ya. Jadi macam ghost ni kurang sikit lah. Kurang berminat. Dan also ada komedi kan? Ya, tapi the first one is better. I think the first one is better lah. Sebab the first But one I tu still ada like the Rajinikan kan. actor. Tengok pun cikgu pernah tak tengok Ponniyin Selvan? Ponniyin Selvan belum lagi. Ponniyin Selvan belum. Korang ni orang nak belajar geografi, kau tengok filem. Baik. Okay. Baik. Kamu cikgu yang tanya. Okey, baik. Okey, kita lihat. Terangkan soalan C ya. Terangkan kepentingan ekspor sumber mineral terhadap pembangunan negara. Baik, soalan C geografi ini adalah kebat. Soalan kebat. So, kalau soalan kebat, kepentingan. Kena faham dulu soalan tu nak apa? Kepentingan ekspor sumber mineral. Baik, kepentingan means faedah. Yes, of course. Kalau kamu ekspor ni maknanya jual sumber mineral terhadap pembangunan negara. Ya, dia akan paling penting menjana pendapatan. Tapi oleh kerana untuk pembangunan negara, menjana pembangunan negara. Menjana pendapatan negara. Menjana pendapatan negara. Kerana, ya, kita boleh kata bahawa, ya, sebab negara akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang tinggi hasil ekspor ke negara luar. Ke negara luar. Tentu.
Begitu juga kalau kamu kata, okey, yang kedua, Santosh pilih kata membuka peluang pekerjaan, boleh. Fakta yang kedua iaitu akan membuka peluang pekerjaan yang banyak ya kepada penduduk tempatan, kepada rakyat tempatan. Di mana bila membuka peluang pekerjaan, maka kita boleh katakan dengan peluang pekerjaan itu dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat. Meningkatkan taraf hidup rakyat dan juga dapat memajukan ekonomi negara. Boleh juga nak selitkan negara. So dengan poin-poin ini kamu boleh dapat memperoleh 4 markah. Kalau kata dapat mengurangkan kadar pengangguran, boleh tak cikgu? Boleh. Sebenarnya, kalau kamu dah dia macam ni. Kalau kamu dah buat fakta membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat tempatan, so kamu boleh buat huraian dapat mengurangkan kadar pengangguran. Itu boleh. Tapi kalau kamu buat fakta ketiga dapat mengurangkan kadar pengangguran, tak boleh. Sebab fakta ketiga dengan fakta kedua dia related. Jadi dia kena ambil poin yang berbeza. Jadi kalau mengurangkan kadar pengangguran itu sebagai ayat huraian, boleh. Ayat huraian. Faham? Faham ke tak faham ni? Okey. Pengangguran ni sebenarnya apa, cikgu? Pengangguran ni sebenarnya jobless. Pengangguran tu jobless. Jobless tu tak ada kerja. Jadi dipanggil orang yang jobless dipanggil penganggur. Okey. Taraf hidup rakyat. Baik, meningkatkan taraf hidup rakyat. Maknanya, kalau meningkatkan taraf hidup rakyat ni, freelance. Apa yang freelance-nya? Mana ada freelance? Freelance lain, ada kerja juga. Baik, ada yang bertanya pasal taraf hidup rakyat. Taraf hidup rakyat maknanya, kita kata sebagai kualiti hidup. Kualiti hidup meningkat. Macam mana tu? Kualiti hidup meningkat maknanya kita tahu bahawa dapat membeli, dapat hidup dengan lebih mewah. Lebih mewah. Kemudian juga ia mendapat rumah yang kediaman yang selesa, kediaman yang lebih selesa. Lebih selesa, dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak, dapat memenuhi semua keperluan. Itu dipanggil meningkatkan taraf hidup. Kan? Meningkatkan taraf hidup. Macam kalau katakan dulu family kamu semua pakai telefon Oppo. Tapi bila bapa kamu kerja, kemudian dapat job yang gaji lebih tinggi, bisnes lebih banyak, maka ahli keluarga kamu telah bertukar daripada Oppo kepada iPhone. Jadi itu apa? Meningkatkan taraf hidup. Dulu sebulan sekali makan dekat mama. Sekarang ni tiap-tiap minggu makan dekat mama. Itu meningkatkan taraf hidup. Dulu kat rumah tak ada Astro, sekarang dah ada Astro. Meningkatkan taraf hidup. Itu sebenarnya. Maknanya perubahan. Cikgu, sesuai ke? Budak-budak dari Form 1 dah ada phone sendiri. Zaman sekarang ni phone menjadi satu keperluan. Sebab phone sebenarnya digunakan untuk pendidikan. Ya betul. Ya betul, Santosh. Itu juga adalah meningkatkan taraf hidup. Dulu G-Shock, sekarang Rolex. Itu meningkatkan taraf hidup. Ya betul. Itu caranya. Meningkatkan taraf hidup. Dengan ada peluang pekerjaan, dapatlah meningkatkan taraf hidup. Itu cara dia. Faham? Okey. Baik. So, ini baru soalan C. Dan cikgu rasa bahagian C ni cikgu tak perlu terangkan lah.
bagaimana untuk membuat ayat. Sebab cikgu tahu kamu semua tahu bagaimana untuk membina ayat bagi soalan kebat ini. Poin bab 7. Boleh je, tak ada masalah. Okey. Ini sebenarnya kebat tertutup. Kebat tertutup. Kebat ada dua. Kebat ada dua. Okey, iaitu kamu kena tahu bahawa kebat ada dua, iaitu kebat ada yang kebat tertutup dan juga kebat terbuka. Terbuka. Kalau kebat Macam mana kita akan tahu yang senang je. soalan tu kebat? Okey, kebat ni sebenarnya adalah soalan yang berkaitan dengan pendapat kamu. Pendapat kamu. Okey, kemudian terangkan tentang kepentingan tu. Jadi kebat tertutup ni biasanya adalah isi boleh diambil dari buku teks. Buku teks. Tapi kalau kebat terbuka, kamu isi boleh diambil dari luar buku teks. Itu. So itu perbezaan kebat. Kebat tertutup, kebat terbuka. But those books actually don't show the full story. Skema atau jawapan buku teks, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Betul ke dia mengikut pendapat kita sedangkan dia mostly ikut skema? Ialah, pendapat itu mesti selaras. Kalau Cikgu, ya. semua book Hmm. tak akan bagi full story atau tidak? Akan bagi full story. Ya, Full story maksudnya? novel macam history. History. No. Biasanya dia akan berikan daripada one side. One side punya story. One side story je. Yeah. Cikgu, skema jawapan bagi jawapan dalam point form. Tapi kenapa kita kena tulis dengan penanda wacana? Kerana, untuk menjimatkan ruang dalam skema jawapan tu. Jadi dalam skema jawapan, memang dia akan bagi dalam bentuk point. Tapi bila kamu buat ayat jawapan, jangan buat dalam bentuk point. Faham? Kena buat dalam bentuk ayat yang penuh. Itu sebenarnya. Jawapan memang perlu ikut skema ke cikgu? Kalau kebat, dia tak perlu ikut skema. Mana-mana jawapan yang boleh diterima dan betul, dikira markah. Marking geometry ke cikgu? Tak. Tak juga. Dia macam sejarah, dia tak skema sangat. Tapi ada kadang orang tu buat logik dan masuk ikut soalan, tapi still kena pangkal sebab tak ada dalam skema atau jawapan dia tak biasa digunakan. So, it was seen out of norm. Tak juga. Kalau dia out of norm, dia tidak boleh diterima. Tapi kalau dia jawapan itu boleh diterima pakai dan baik, maka dia akan diterima. Dia bergantung pada jawapan juga. Jadi perlu tahu, biasakan diri dengan jawapan-jawapan yang telah biasa kamu buat. Jangan fikir out of norm semata-mata nak bombastic. No. Kita bukan nak jawapan yang bombastic, yang out of, wah, amazingnya. Tak. Kita tak nak amazing. Kita nak you understand. You understand. Itu sebenarnya. Okay. Baik. Satu masalah kepada kita ni sebenarnya adalah bila kita jawab soalan geografi, bahagian B, kita hanya sempat jawab soalan satu je. Kita ada soalan 2, kita ada soalan 3, kita ada soalan lagi bahagian C. Baik. So, ada cadangan. Ya, banyak. Ada cadangan.